Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam perjuangan, salam Melaka berwibawa, pintar, hijau bersih. Sagudari gele, wanakkam. Sepinyau kharin ma, ni hao ma. Khaifalikum ana bil khair. Marairan, waran, inturan, wamenda, icaran, tachau. Tuan-tuan dan puan, saya Muhammad Anwar Fahmi Haridas bin Abdullah selaku Presiden Pertubuhan Masyarakat Sivil Negeri Melaka tampil lestari. Pada hari ini, khususnya pada malam, kita meraihkan bersama masyarakat Tionghoa, masyarakat Cina Malaysia, khususnya Negeri Melaka, amnya Malaysia, dan juga secara global mereka yang menyambut perayaan Tahun Baru Cina Kongsi Pacai di seluruh dunia. Saudara dan saudari sekalian, saya dengan ini sekali lagi merasakan sangat sukacita dan gembira dengan perayaan Kongsi Pacai dan pelbagai perayaan disambut di Malaysia, khususnya Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Korban, Deepawali, Christmas, dan hari ini kita menyambut Kongsi Pacai. Tuan-tuan dan puan, sebuah negara yang unik dan memiliki pelbagai masyarakat, demografi dan etnisiti, kita mestilah sentiasa bersatu padu dan menyokong antara kita untuk membangunkan sebuah negara yang berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Tuan-tuan dan puan, tamadun Malaysia dapat digapai dan diperkasakan melalui gandingan kesatuan keutuhan pelbagai kaum, khususnya melibatkan kerjasama yang utuh, kepercayaan yang kuat, hubungan silaturahim dan kesatuan antara masyarakat yang tulen, khususnya dalam kalangan masyarakat Melayu, Cina, India, Sabah, Sarawak, Portugis dan asli. Tuan-tuan dan puan, kita akui bahawa satu negara bangsa dapat dibina dengan kewujudan satu bangsa Malaysia yang meliputi pelbagai etnik dan demografi, khususnya di Malaysia. Kita tidak boleh meminggirkan mana-mana kaum di negara ini, khususnya dari aspek pembangunan ekonomi, politik dan sosial. Tuan-tuan dan puan, apabila kita dapat menzahirkan hubungan silaturahim kaum yang tulen, maka sudah pasti kita akan lebih kuat. Tuan-tuan dan puan, kita mesti memberikan semangat dan kesatuan yang tulen kepada masyarakat Malaysia. Kerana apabila generasi muda, warga emas dan golongan dewasa atau golongan profesional, mereka ini dapat merasai perasaan kekitaan, persaudaraan, kesatuan dan perjuangan yang sama, maka Malaysia ini akan pergi lebih jauh. Maka dengan itu kita mestilah melihat kepada negara-negara yang maju di dunia, khususnya Amerika, Singapura, Jepun, Rusia, Australia, UK, bagaimana mereka bersatu padu untuk mengangkat perpaduan kaum antara pelbagai demografi dan etnisiti. Kita mestilah saling hormat menghormati, meraihkan budaya dan agama. Dalam masa yang sama, kita juga perlu menghormati agama yang mereka anuti dan agama yang mereka pegang. Tuan-tuan dan puan, dalam kehidupan masyarakat Malaysia ini, kita mesti mendoakan supaya rakyat kita yang menetap di kampung, di taman, di estate, di kawasan rural area, urban area, pendalaman maupun kawasan bandar, kita berjiran dengan pelbagai masyarakat kaum. Hari ini di Malaysia, idealisme ini mestilah kita terapkan supaya hubungan kita akan lebih rapat apabila kita berjiran dengan pelbagai masyarakat yang meliputi demografi yang berbeza. Saudara dan saudari, di Malaysia ini juga kita rasa
sebagai bumi bertuah, bersyukur kerana kita mempunyai pelbagai bahasa, budaya dan amalan agama. Untuk itu, kita mestilah menggunakan kelebihan ini mempelajari pelbagai bahasa. Orang Melayu mempelajari bahasa Cina dan India, orang India mempelajari bahasa Arab, bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Begitu juga orang Cina mempelajari bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Tamil dan pelbagai bahasa Sabah dan Sarawak maupun Portugis. Tuan-tuan dan perempuan, kelebihan kita menguasai pelbagai bahasa ini sudah pasti akan banyak membantu kita dari segi komunikasi perundingan. Kita juga akan mempelajari budaya mereka dari segi menembusi pasaran ekonomi mereka, perniagaan, dan kita sentiasa dapat mengenal sosio budaya maupun silang budaya mereka. Maka dengan boleh kita bertutur dengan petah dalam bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Melayu, bahasa Inggeris ini, bukan saja kita mampu menguasai ekonomi, politik dan sosial mereka, malahan kita dapat sentiasa kita mampu mengeratkan hubungan antara kaum. Hari ini kita mahu melihat apabila satu kumpulan masyarakat, iaitu anak-anak belia, golongan dewasa, golongan profesional, warga emas, yang mereka duduk dalam kumpulan ini pelbagai kaum, agama dan bangsa. Harapan kita di Malaysia, mampukah kita capai perkara ini? Tuan-tuan dan perempuan, kita melihat di sekolah, di universiti maupun di tempat kerja, budayanya apabila kumpulan-kumpulan tertentu berhimpun, mereka hanya berhimpun antara kaum mereka dan etnik mereka. Dan perkara ini perlulah kita ubah. Kita mahu melihat apabila belia yang bermain bola sepak di situ meliputi kaum India, Cina, Melayu, orang Sabah, Sarawak, Portugis asli. Begitulah juga apabila mereka duduk di kedai kopi, mereka berada di shopping mall, mereka ada di forum, di kolokium dan pelbagai platform. Tuan-tuan dan perempuan, kita mahu melihat satu perubahan kerana kita mahu membina satu negara bangsa yang utuh. Dan satu negara bangsa yang sebenarnya bukan retorik, bukan ngomong-ngomong kosong, bukan cakap saja, tetapi kita lebih jauh daripada itu. Tuan-tuan dan perempuan, kita mestilah sentiasa membetulkan nawaitul dan niat kita. Yang mana apabila kita bantu satu kumpulan manusia atau seseorang individu berkaitan, maka kita dan keluarga kita akan dibantu. Maka dengan itu, selepas kita mencapai kemerdekaan hampir 66 tahun, maka hendaklah kita sama-sama sentiasa memikul tanggungjawab ini, menyatu padukan ukhuwah dan ikatan antara kaum, dan sentiasa menyemaikan perasaan kasih sayang, keyakinan, kecintaan antara silang budaya dan kaum. Saudara dan saudari, kita perlu ingat di Malaysia kita mempunyai pelbagai agama dan kaum. Isu agama adalah sensitif. Sebab itu kita perlu sentiasa memberikan penghormatan kepada semua pihak, semua agama dan kaum mereka, supaya mereka sentiasa merasakan diri mereka bebas mengamalkan agama mereka tanpa kacau ganggu ataupun unsur-unsur yang memperlih, menghina maupun memulaukan mana-mana budaya kaum agama. Saudara dan saudari, apabila kita memiliki agama kita yakin kepada agama masing-masing, maka peganglah pada agama yang tuan-tuan pegang, dan itulah yang tuan-tuan harapkan. Maka apabila semua orang mempunyai prinsip dan mereka tidak mengganggu antara mereka, maka isu agama ini tidak akan timbul. Saudara, kita merujuk kepada Perlembagaan Persekutuan artikel 5 hingga 19. Freedom of speech, attending rally, freedom to choose your own school of thought, freedom to voice out. Dan di situ kita cukup jelas, undang-undang yang paling tinggi di Malaysia adalah Federal Constitution. Enactment akta ordinan yang bercanggah dengannya terbatal. Saudara dan saudari, marilah kita sentiasa meneruskan agenda negara ini. Kita perlu menolak amalan-amalan rasuah, salah guna kuasa, ketirisan, dan mana-mana pemimpin baik dalam parti kerajaan maupun pembangkang maupun mereka yang bebas. Saudara dan saudari,
kita di Malaysia, kalau kita melihat, kita memiliki khazanah bumi yang limpah ruah. Kita mempunyai koko, kelapa sawit, getah, tanah kita subur, petroleum yang banyak, sumber khazanah bumi. Tetapi sehingga sekarang kita melihat berbagai khazanah kita, aset kita, harta dan juga taxpayer money, cukai, segala wang amanah yang dimiliki oleh khazanah nasional, sebahagiannya itu telah dirobek maupun disalahgunakan. Berlakulah di situ rasuah, berlakulah ketirisan. Dan beberapa pemimpin politik, tidak kiralah daripada parti mana, individu mana sekalipun, dan mereka sedang berhadapan dengan kes-kes mahkamah yang sedang berjalan dalam prosiding mahkamah. Tuan-tuan dan perempuan, ramai lagi mungkin dalam kalangan pemimpin politik, baik dalam kerajaan maupun pembangkang, yang pernah terpalit maupun disebut namanya, namun mereka tidak diheret ke mahkamah maupun belum lagi disabitkan. Tuan-tuan dan puan-puan, isu integrity dan accountability ini amat penting. Kita harapkan rakyat Malaysia bangkit, bukan saja bangkit menentang COVID-19, malahan bangkit menentang mereka-mereka menjadi petualang bangsa dan pengkhianat agama, mereka-mereka yang korup, yang salah guna kuasa di Malaysia. Saudara dan saudari, rakyat di akar umbi seperti kita, baik Melayu, India, Cina, Sabah, Sarawak, Kadazan asli, kita miskin dan sebagainya daif, kumpulan B40. Mereka-mereka yang merompak wang negara, membina legasi dan membina kekuatan mereka, mengumpul aset kepada anak, isteri, kaum, kerabat, menantu dan sebagainya. Berbilion-bilion aset mereka, 86 bilion, 100 bilion, berjuta-juta. Saudara dan saudari, bagi mereka, mereka tidak peduli. Yang itu disebut sebagai wang politik, politik wang, maupun disebut sebagai pemberian untuk agenda politik dan sebagainya. Tetapi ada sebahagian daripada aset berbilion-bilion, wang rakyat ini, wang taxpayer money, dimanipulasi oleh mereka. Dan mereka yang terlalu lama dalam politik ini, maka mereka telah lama menguasai dan mengetahui seelok-belok kepimpinan negara. Dan mereka jugalah yang menentukan ketua jabatan, ketua pusat tanggungjawab, federal, state, local government. Mereka akan menentukan penjawat-penjawat awam, ketua-ketua pusat tanggungjawab, ketua-ketua jabatan ini yang mereka suka. Maka orang politik ini, apabila mereka memiliki kuasa, mereka tidak melakukan separation of power, eksekutif, legislatif dan judiciary. Apa yang berlaku, mereka akan pecat ketua-ketua jabatan berkaitan dan seterusnya, melantik orang-orang yang mereka suka, dan mereka akan cuba menutup segala amalan rasuah, salah guna kuasa, ketirisan. Saudara dan saudari, sebagai rakyat Malaysia, warga negara yang cintai kepada pembangunan negara yang lebih berintegriti, accountability, lestari, bertanggungjawab, kita janganlah menjadi di kalangan sarjana, profesor, datuk, datin, golongan cendekiawan, baik dari kalangan orang Melayu, Cina, India, Sabah, Sarawak, Portugis, yang mengampu, yang sebenarnya lembu cucuk hidung, walaupun mereka-mereka yang dapat jawatan, dapat kedudukan dan pangkat, kita hanya mencium tangan pemimpin-pemimpin korup ini. Maka sudah pasti di Malaysia, negara ini bumi kita, tanah kita, ini negara kita. Kita mesti pastikan bahawa satu perubahan drastik dapat dilakukan. Kita mesti memastikan dalam pilihan raya ke-15, Malaysia ini akan dipimpini dalam kalangan pemimpin-pemimpin yang intellectual, kredibel, berintegriti, mereka yang berkarisma tinggi. Mana-mana pemimpin yang kita melihat di kalangan bangsa Melayu, Cina, India, Sabah, Sarawak, Kadazan, Melanau asli maupun Portugis, mereka yang korup, tidak ada integriti, tidak layak menjadi pemimpin, tidak ada ilmu, tidak ada karisma, janganlah undi mereka. Lantiklah calon bebas, calon bebas, calon bebas. Saudara, dalam parti kerajaan atau pembangkang, kadang-kala mereka akan meletakkan legasi kepimpinan politik lama. Orang-orang lama ini, orang-orang yang telah lama memiliki legasi dan korup untuk kekal, maka sudah tentu sangat sukar untuk rakyat atau calon bebas ini timbul. Rakyat Malaysia, pengundi Malaysia mesti berani mengundi calon bebas. Itulah satu caranya untuk kita selamatkan Malaysia ini. Kalau kita lantik balik pemimpin yang sama,
Mereka-mereka yang veteran, mereka-mereka yang tidak ada ilmu, tidak ada karisma, habis negara ini jahanam. Mereka mendapat gaji 60,000, 80,000, 104,000 sebulan gaji. Tuan-tuan ya. Belum lagi kita darab dengan 12 bulan dan darab dengan 5 tahun. Tuan-tuan dan puan, banyak sangat saya bercakap. Apapun tujuan saya bercakap adalah untuk menyelamatkan negara ini. Patuhi Akta Polis 1967. Hormat Raja-Raja Melayu, Tuanku Sultan, junjung tinggi Perlembagaan Persekutuan Malaysia Afidat. Syukran, nandri, vanakkam. Kongsi ni ya, kongsi ni, kongsi ni ya, kongsi ni, kongsi ni ya, kongsi ni. Syukran, nandri, vanakkam, sisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.